Cinta Nabi dah sayang. Atuhibbuna Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu na'am, ya kami cinta sangat-sangat Nabi ini. Hubban jamman, bukan hubban jamban, tu lain. Tu bahasa orang Perak, jamban. Hubban jamman, sebenar-benar kami mencintai Nabi. Tetapi kata ulama ni, walam yattabi' bisunnatihi, tak pernah. Lam tu bermakna awamil jazam, tak pernah, never, tak pernah ikut sunnah Nabi. Fada'wahu kazibun, orang itu berbohong di atas nama Nabi. Kalau kita cintakan Nabi, mestilah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi, satu hari dia bertanya dengan isteri dia, Aisyah. Kata dia, ya Aisyah, zarini ata'abbadi lailah li rabbi. Kau izin tak aku, kalau aku nak buat qiyamul lail malam ni, wahai Aisyah, kau izin tak aku? Tuan-tuan, ini akhlak Nabi. Walaupun suami itu mempunyai kuasa. Tidak ibu-ibu? Suami ni punya kuasa. Sebab tu ada orang kata, beras kita beli. Apa hal? Beras kita beli. Tapi memanglah kita beli beras. Siapa nanaknya? Bini, jangan belagak sangat. So, Nabi minta izin. Ya, kalau betul Nabi ni orang kata berakhlak, maka dia minta izin, wahai Aisyah, kau izin tak aku untuk beribadat kepada Tuhanku, yakni menunaikan qiyamul lail, kau bagi ke tidak? Maknanya inilah akhlak Nabi, minta izin walaupun sedang berada di atas katil bersama. Maka apa jawab Aisyah? Wallahi inni la uhibbu qurbaka, wahai Rasulullah, wahai kanda, kalau boleh aku tak nak jauh daripadamu. Aku nak dekat kepadamu, wahai Rasulullah. Wa uhibbu masyaraka, tapi aku tidak mahu mengganggu ibadahmu. Akhirnya Aisyah kata, silakan wahai Rasulullah. Ini Nabi. Cuba kita tuan-tuan tambah yang takut bini. Ya, abang nak pergi bilik ayah boleh tak? Nak merebah. Tahu merebah? Nak kencing. Isteri kata, jangan. Bahan situ. Kencing lah atas tilam. Itu maknanya takut bini ke, atau bini menakutkan kita, tuan-tuan? Dengar apa? Aisyah ni tuan-tuan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai kandaku, kalau boleh aku nak duduk dekat dengan kamu, tak nak berpisah dengan kamu. Mana seorang artis, tuan-tuan. Suami dia masuk tanda. Dia kata, lama mana ni ayah? Lama sangat, rindu. Allah, baru beberapa saat je. Oh, ni artis, tuan-tuan. Tak mati Allah. Akhirnya kata Aisyah, Nabi ni bangun buat qiyamul lail. Dan ketika itu Nabi menangis teroyak. Teroyak ni sampai air mata dia mengalir hingga ke ujung ni lengan bajunya. Kemudian Nabi teroyak lagi hingga basah janggutnya. Kemudian Nabi teroyak lagi, air mata ni mengalir hingga ke atas lantai. Aisyah merasa kagum dengan apa yang Nabi lakukan ketika dia menghadap Allah. Nabi ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu subuh, Bilal datang jumpa dengan Nabi. Kata Bilal, ya Rasulullah, lima tabki? Wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis, wahai Rasulullah?
Qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu yang lalu dan juga yang akan datang? Yakni kamu ni maksum, wahai Rasulullah. Kalau orang parit kata apa hal ngobak, tahu ngobak? Orang parit tak tahu ngobak, pahit murtad dia namanya. Jangan marah. Ngobak. Ngobak tu nangis lah. Kenapa macam ni sekali? Bukankah Allah telah mengampunkan dosa kamu? Yang ni Allah bagi kamu darjat maksum. Lalu Nabi jawab kepada Bilal, afala akun abdan syakura. Wahai Bilal, bila Allah jadikan aku ini apa dia maksum, maka aku hendaklah menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah di atas darjat yang diberikan ini. Tuan-tuan rahmati Allah, rupa-rupanya pada malam itu turun kepada Nabi ayat dari surah Ali Imran ayat 190. Apa kata Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran dan malam dan siang itu adalah menjadi tanda bagi orang yang berfikir. Orang yang tak fikir ni, orang yang otaknya jumut ni, tuan-tuan, dia tak mau fikir. Yang dia fikir nak hiburan semata-mata. Tapi bagi orang yang berfikir ni, tuan-tuan, melihat kepada kejadian langit dan bumi, kejadian pertukaran dan malam dan siang menjadi pertanda bagi orang-orang yang cerdik. Ulul albab ni mana orang-orang yang cerdik ni, tuan-tuan. Dia memikirkan, sebab itu Nabi SAW mengatakan apa dia, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang melihat, memahami, yang membaca semata-mata tetapi tidak memikirkannya, tak tadabbur apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ulama mengatakan yang pertama itu ialah awaluha ikhtiyaru syiddah ala ni'mah. Walaupun Nabi ini maksum, tetapi Nabi tetap beribadat kepada Tuhannya. Dia memilih syiddah ala ni'mah, memilih susah daripada bersenang lenang. Tuan-tuan, kalau dah maksum, buat apa lagi nak ibadat? Tidak. Kalau dah maksum, tuan-tuan, tarah maksum ni, buat apa lagi kita nak beribadat, tuan-tuan? Maksum, sudah tentu nak Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Buat apa lagi nak beribadat? Tetapi Nabi SAW nak menunjukkan qadar syukruhu ilallah, menunjukkan apa dia, kesyukuran dia kepada Allah. Dia tetap melakukan ibadat, bukan saja solat 5 waktu, tuan-tuan, termasuklah hingga kepada qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, terhormati Allah, ikhtiarul juhdu ala rahati. Kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa rahmati Allah, kena memilih bersungguh-sungguh daripada kita relax. Ingat lagu ya tahun 70-an tu, relax. Nak relax je. Tapi terhormati Allah, kita mestilah apa dia, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan relax. Sebab itu disebut fastabiqul khairat. Ayu ibtadiru kullu naw'in min anwa'il khair bil amal. Ni saya baca tafsir sikit sebab tuan-tuan alim. Apa dia, bersegeralah kita membuat segala amal-amalan yang baik. Dan juga amal-amal ibadat. Kita tak tahu, terhormati Allah, bila kita ni Allah Ta'ala akan ambil nyawa. Kita tak tahu. Seorang ustaz saya daripada Kelantan, terhormati Allah, lagi 2 tahun nak pencet.
Allah Rabbi. Sedih. Lagi 2 tahun nak pencen tuan-tuan, akhirnya dia meninggal dunia. Saya tanya dengan isteri dia, ada ke jantung? Tak ada. Tak ada. Habis tu apa masalah ustaz ni ya? Saya tanya kat isteri dia. Oh, dia ada angin pasang, tapi doktor tak kata tak payah buat angin je. Tuan-tuan, nampak tak? Habis tu, apa masalah sebenarnya ya? Jantung tak ada, apa pun tak ada. Tuan-tuan, kemungkinan, saya tak tahu mungkin vaksin yang diambil. Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya tidak mau menuduh. Kita ambil vaksin yang pertama, ingat tak? Kemudian kita ambil vaksin yang kedua. Kemudian ada vaksin yang ketiga. Dikhawatiri tuan-tuan, vaksin-vaksin inilah yang mungkin, tuan-tuan, orang yang dulu lari laju akhirnya mengah. Ya, mengah. Pasal apa mengah tuan-tuan? Dia jadi cepat letih setelah mengambil vaksin. Saya tidak mahu menuduh tuan-tuan. Kemungkinan ini. Tetapi tuan-tuan, ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kata apa? Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada kita ni tuan-tuan, dia tak akan lambat seminit dan dia tak akan cepat seminit. Jadi kita letakkan tuan-tuan apa dia? Itu sudah sampai ajal dia, sudah sampai janji dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ikhtiyaruz zulli 'alal 'izzi. Apa dia itu? Memilih untuk merendahkan diri daripada memuliakan diri. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang apabila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk nak bertemu dengan Nabi, dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar yang keras. Tikar yang diperbuat daripada pelepah tama, keras tuan-tuan. Bila Nabi bangun, tersingkap baju dia, nampak bekas. Tikar yang keras ni berbekas di pinggang Nabi. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Lalu Nabi bertanya, "Ma yubkika ya Ibn Al-Khattab?" Wahai Ibn Khattab, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata Sayyidina Umar, "Ra'aitu Kisra wa Kaisar wa ma lahuma minad dunya." Wahai Rasulullah, aku pernah tengok melawat Mahraja Rum dan Parsi, apa yang fatahallahu alaihim, apa yang Allah Ta'ala buka kepada mereka daripada segi kemewahan dan sebagainya. Lalu Nabi SAW menjawab, "Wahai Umar, mereka itu Allah dahulukan nikmat di dunia. Fa'amma na'nu, adapun kita ni wahai Umar, Allah lambatkan sikit nikmat kita ni. Bukan di dunia ni untuk orang bukan Islam, tak mengapa. Tapi kita, Allah lambatkan nikmat kita nanti di mana? Di dalam syurga Allah." Satu motivasi Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Umar, nikmat kita yang kekal abadi ialah dalam syurga Allah. Not in this world, bukan dalam muka bumi Allah ni. Betul tuan-tuan, lalu orang tanya saya, "Ustaz, bila nak kayanya? Asyik makan roti kaya sesaja. Bila nak kayanya?" Bagi mereka yang Allah uji ni kena ingat. Allah uji ni antaranya tuan-tuan, apa dia? Pertama, an rizqihi. Kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak boleh ubah. Kena terima qada dan qadar Allah.
Ustaz, awak ni Nuri gitu. Boleh tak Ustaz kalau doa supaya awak ni jadi kontraktor ke kelas A ke, boleh tak Ustaz doakan saya? Ni tuan-tuan, ni masalah kita. Kalau Allah dah tetapkan itu rezeki kita, tuan-tuan rahmati Allah, pegang yang Nabi kata tadi, rezeki kita dalam mana? Dalam syurga Allah nanti. Allahu Rabbi. Ya, di dunia ini kita susah. Di dunia ini kita tak ambil benda-benda yang haram. Di dunia ini kita tak buat benda-benda yang haram. Nabi sebut, kullu lahmin nabatan min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah tempat dia. Sebab itu tuan-tuan, fasbir ala ma asabaka. Sabar di atas apa yang menimpa kita di dunia ini. Sabar. Di mana kita jadi kaya-kaya besok? Dalam syurga Allah, insya-Allah. Sebab itu tata rahmati Allah yang kedua, an ajalihi, ajalnya sudah ditetapkan. Lepas tu tuan-tuan, kalau ajal kita ni sampai hari ni, katalah hari ni lah, wallahu alam, wal iyazu billah, dia takkan awal sesaat, dia takkan lambat sesaat. Tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan pukul 12 tepat meninggal, dia takkan jadi 11:59. Dia takkan jadi 12:01. Fi sa'ati saniyah asyara bizzat, kata orang Arab, pukul 12 tepat malaikat Israel akan datang mengambil nyawa kita. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu Nabi pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu siapa dia? Man dana nafsahu, muhasabah diri dia setiap hari. Sampai bila lah aku nak jadi buat maksiat ni? Sampai bila lah aku nak berhenti maksiat ni? Itu dia muhasabah. Ya, dulu tuan-tuan mungkin pernah minum arak. Dulu tuan-tuan mungkin pernah berjudi. Dulu tuan-tuan pernah buat benda-benda yang Allah larang. Sebab itu tuan-tuan, kita kena stop from now. Kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasu'a. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat dengan sebenar-benar taubat ni tuan-tuan, tinggalkan maksiat-maksiat yang kita buat. Ni orang yang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian mulalah buat amal-amal sebelum kita mati. Ini kata Nabi. Apa lagi tuan-tuan? An amalihi, telah ditetapkan yang ketiga, amalan kita. Sebab itu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau dah kita ditakdirkan masuk neraka, buat apa lagi semayang tonggak-tonggik ni? Ni sahabat, garang sahabat-sahabat. Kalau dah ditakdirkan kita masuk ke dalam neraka, buat apa kita buat solat lagi? Nabi kata, kalau nak masuk syurga, fabda'u minal an, mulalah daripada sekarang membuat amalan-amalan ahli syurga. Ya. Mulalah buat amalan-amalan ahli syurga. Apa dia? Kerjakan semayang. Bagi mereka yang tinggal semayang tu, qada balik semayang. Bagi mereka yang meninggalkan puasa itu, qada balik puasanya. Ustaz, saya baru bertaubat, umur 51 tahun. Katalah 51 tahun ni, tiba-tiba Allah matikan saya. Mana apa Ustaz? Tak habis lagi qada ni daripada remaja sampai umur 50 tak semayang. Mana apanya tu Ustaz? Nabi berdoa, Allahumma tammim taksirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan kami. Selagi mana kita melakukan qada salat, qada puasa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Kerana apa? We still doing it. Kita masih mengerjakannya.
Dan yang keempat tuan-tuan, di atas muka bumi ini telah ditetapkan sama ada kita sa'id atau syaqi, bahagia atau derita. Ibu, saya teringat seorang pakar motivasi, dia cerita seorang isteri ni dipukul oleh suami dia. Suami ni pemegang tali pinggang hitam black belt taekwondo. Bukan tai hidung, taekwondo. Kena pukul berdebak. Minta cerai daripada qadi. Suami tak nak cerai kan? Dia minta juga cerai, akhirnya dapat cerai. Lama orang perempuan ni dia tak nak kahwin sebab dia trauma, dia sakit dengan apa yang berlaku kepada dia. Tiba-tiba jamaah, tak tahulah ya, surau ke masjid, Muslimat dia kata, ni ada seorang duda ni umur 50, handsome. 50 apa handsome, berkedut dah. Ada dia nak meminang Mika, terimalah. Dia trauma dah. Dia tak hendak pasal apa, dia takut apa yang berlaku kepada dia ni. Suami dia dulu ni dia trauma, dia tak nak kahwin, biar dia membujang pun tak ngapi. Tapi muslimat ni pujuk orang. Tua-tua kata hati perempuan ni umpama kerak nasi. Bila direndam, akhirnya lembut juga. Betul tak ibu-ibu? Kahwin juga dengan duda ni umur 50. Rupanya tuan-tuan, kalau yang suami pertama tadi pemegang taekwondo, suami yang nombor 2 ni pemegang black belt silat gayung pula tuan-tuan. Kena pukul juga. Aduh. Ni yang David Armoga menyanyi. Derita, oh derita, kau di mana-mana. Masih. Derita ada di mana-mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu. Benda ni telah Allah tetapkan. Kita bukan di luar bidang kuasa kita, bukan atas kawalan kita. Betul, ada satu kisah pakar motivasi cerita tuan-tuan. Ada seorang isteri ni selalu dipukul suami dia. Ditampar, diterajam, perutnya tak gugur anak yang pertama. Satu hari tuan-tuan, ibu bapa, suami ni tengah solat, isteri ni pukul time rukuk. Time dia rukuk tu petepak dipukul. Dengan apa? Dengan kayu keras. Suami ni kata, aduh. Dengar semayang, aduh. Orang hajar. Akhirnya pergi jumpa pegawai suluh. Bukan pegawai pegang toslet tu, tidak. Pegawai suluh ni yang mendamaikan. Pergi jumpa pegawai suluh ni, dia kata, tuan, isteri saya ni pukul time saya ni tengah rukuk ni. Bagi kaunseling sikit dia ni. Bagi kaunseling sikit. Akhirnya pakar pegawai suluh ni pun bagi kaunseling dekat sejam. Ini tahu tak, suami puan tengah menghadap Allah. Berdosa kita pukul itu, nusyus itu, derhaka puan oi. Isteri diam dengar. Habis dah? Dia kata kat bagi habis dah? Habis? Dengar saya buat cakap. Untuk pengetahuan tuan, suami saya ni memang kaki pukul. Ditampar saya ni, lebam dah hilang ni. Tu dah ni ada lebam ni. Tamparnya saya, tumbuknya saya, terajangnya saya. Oh, kopi tu. Jadi bila dia semayang tu, dia boleh nampak saya. Bila dia rokok, aku pukul lah kepalanya. Padan mukil.
Oh, lepas itu bila suami dia datang balik, suami dia tanya, macam mana kan? Dah siap dah? Konseling dah isteri saya? Kata pegawai suluh tu, oh saya pun baru tahu, rupanya tuan ni kaki pukul. Lah, kalau silap sikit saya tampak, kalau ni saya bunyi. Kata pegawai suluh ni, tak boleh buat macam tu tuan. Sebab itu isteri ni pukul tuan tengah rukuk. Beginilah tuan, lain kali kalau nak semayang, pakai helmet siap-siap. Pakai helmet lah. Pasal bila dia pukul, hiduplah rasa apa-apa kepala tu kan. Pakai helmet siap-siap. Sampai macam tu pegawai suluh ni kata. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ya, kita ni, orang lelaki ni dengan isteri mestilah berbaik-baik. Cuba tengok Nabi SAW ni kata, Aisyah selalu mengajak aku masuk ke dalam bilik air dan kami mandi bersama. Masya Allah, mandi bersama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau bolehlah balik ni anak pijo ni kan, ibu-ibu abang balik ajak suami, abang jom masuk bilik air. Suami kata, udah buang terbiat ke apa ni? Mandi bersama tuan-tuan. Sebab Nabi dan Aisyah mandi bersama, mereka berkongsi bekas bejana. Allah Rabbi, nalai rekit. Bila mandi bersama ni tuan-tuan, kalau orang perempuan buka kepala paip tu, cucuk suami. Jadi cucuk suami ni nyanyilah sikit lagu. Ku siram selasi, ku siramkan di hujung halaman. Amat jaiz, nalai rekit. Cucuk suami tu. Lepas tu ambil sabun. Suami jangan buat apa-apa, biar. Ambil sabun tu, sabunkan mula tengkuk suami. Suami gelak. Lepas tu sagak dadanya. Lepas tu ke bawah lagi. Aku tak mau sebut. 18XX budak-budak ni ada. Barulah kita tengok kemesraan suami isteri ni. Ustaz, malah teman nak mandikan dia, Ustaz. Kalau dia stroke baru teman mandikan. Ibu-ibu janganlah apa itu. Udah stroke baru nak mandikan. Bila anak-anak ni dengar mak bapak ni mandi bersama, gelak. Anak ni dapat tahu, ya Allah, betapa intimnya kemesraan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isterinya Aisyah. Kita kena tunjukkan contoh tauladan kepada anak-anak kita. Tengok apabila orang Habsyah, satu lagi riwayat, Bani Aridah, orang Habsyah, orang kulit hitam, nak buat persembahan di masjid Nabi. Kemudian Nabi kata, ya Humairah, aturidin an tanzura ilaihim, wahai Humairah, si pipi merah. Mana pipi merah kan? Aisyah ni semula jadi pipinya itu merah. Aisyah ni orangnya lawa. Tapi kita hari ni saja bubuh gincu dekat pipi kita ni. Itu yang apa opera Cina je apa ni. Apakah kamu nak melihat permainan orang Bani Aridah, orang Habsyah ni? Aisyah kata tidak. Ada riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Aisyah. Ya Allah, ya Tuhan. Tak apalah, Aisyah tu ringan, Ustaz. Kalau teman nak gendong bini berapa badak sumbu tu,
Udahlah berat, kau apa guna berat, kaki pula gaut. Dan ada yang mengatakan Nabi tidak gendong Aisyah, tapi Aisyah bersandar di belakang Nabi. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Dan kadang-kadang Aisyah meletakkan pipinya belah kanan ke pipi belah kiri Nabi. Lengah Aisyah letak pula pipi belah kirinya ke pipi belah kanan Nabi sambil menggeser-geserkan ke pipi Nabi. Romantik tak? Ibu-ibu pernah dah buat begitu dengan suami? Pernah buat dah? Cuba tengok yang naik motor Pulu Kelio tu. Dah kahwin ke belum? Belum. Itu yang tak kahwin lagi ni. Peluk apa peluk buatan kelapa tu. Letak dagu atas bahu. Bibir munyak copeng telinga. Tepuk lagu tiang TMB. Ibu, siapa yang naik motor ni? Sekarang nak balik sekarang, peluk suami, boleh. Tapi jangan terus buat. Biar motor bergerak dulu. Lepas tu ngesok cikit-cikit ke depan. Peluk perut suami ni, ramai-ramai perut dia yang boroi tu. Letak dagu atas bahu, bisik I love you, berbang langgar tiang TMB. Jangan marah. Tapi kalau suami kata, belakang, hanya pijok, ngesot balik ke belakang ibu-ibu, pegang balik besi keria belakang. Tuan, ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri dia. Sebab itu disebut yang ketiga ini ikhtiar zulli alal izzi. Kita mesti memilih untuk berlaku rendah diri daripada memuliakan diri kita. Ini akhlak Nabi. Jangan belagak, jangan sombong macam Qarun, macam Fir'aun. Qarun ini orang yang belagak sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Belagaknya Fir'aun ni. Begitu juga dengan Qarun mengatakan aku dapat ini, Allah bagi harta aku yang banyak ni sebab ilmu kepakaran yang ada pada aku. Sombong macam Fir'aun. Sebab itu tuan-tuan, kita hendaklah merendahkan diri. Tengok Nabi SAW seorang yang zuhud. Pernah Nabi pergi rumah Aisyah, Nabi kata, hal indana minat ta'am, wahai isteriku yang tercinta, ada tak apa-apa yang boleh dimakan? Aisyah kata, ma indana minat ta'am ya Rasulullah, wahai kandaku, tak ada apa yang nak boleh dimakan. Oleh kerana Nabi tak makan daripada subuh tadi tuan-tuan, lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni sha'im, ya Allah aku berpuasa, puasa sunat. Akhirnya Nabi kharaja ilal masjid, pergi ke masjid. Ja'at za'irah, datanglah seorang penziarah wanita. Dia bawa satu makanan hayisun, nama dia makanan yang manis, diberikan kepada Aisyah. Bila Nabi SAW ni datang balik ke rumah, Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai kanda, khaba'tu laka aisun, aku sorok. Nabi tak berapa gemar dengar sorok. Kalau bahasa Arabnya tuan-tuan sorok, tapi kalau bahasa kita simpan. Pasal apa tuan-tuan? Nabi SAW dia tak suka simpan. Kalau boleh bagi pada orang fakir miskin, bagi pada orang fakir miskin, tak ada masalah, bagi.
Tapi Aisyah ni isteri yang prihatin. Dia tengok Nabi udah pucat mukanya, Nabi dah menggeletar, menggigil. Akhirnya dia simpankan hayisun, makanan manis tu. Lalu Nabi kata, "Faktini." Mana dia? Bawakan kepada aku hayisun itu. Lalu Nabi makan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, tadi aku berpuasa, sekarang aku berbuka. Kerana apa? Kerana ada makanan." Tuan-tuan rahmati Allah, ini sayangnya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan itu puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Janganlah nanti suami kata, baru satu Ramadan, gorengkan aku nasi. Mudah. Goreng apa bang, awal Ramadan ni bang, mana boleh makan. Aku ni sakit ke tak? Ada gas tarik. Bukan gastrik, gas tarik kata. Ibu-ibu yang mematuhi perintah suami, ibu-ibu juga dimasukkan ke dalam api neraka. Jaga-jaga. Siapa yang derhaka? Suami ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ibu? Baik tu puasa yang Nabi berbuka ini khususan puasa yang masnunah, puasa yang sunat sahaja. Selain daripada itu, tidak dibenarkan kalau puasa yang wajib seperti dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya tuan-tuan, disebut apa dia? Ikhtiar sukut alal fudul. Lebih baik kita diam daripada kita cakap banyak. Kadang kita ni suka mengumpat, pok pek. Betul tak? Minta maaf. Orang wanita ya, minta maaf. Kau main tahu tak? Ya Allah, adalah. Kita mula buka isu. Kau main tahu tak? Anak si Rosina tu dah kena tangkap baca. Shoot. Iya ke? Itu bila kena tangkap ni? Semalam tengah puasa tangkap. Tu namanya riba. Jaga-jaga. Apa itu riba? Riba bila kita berkata sesuatu yang saudara kita tak suka. Itu riba. Itu maknanya mengumpat. Sebab itu janganlah kita mengumpat. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik je. Khairan aw liyasmut, kalau tak diam. Tapi dia berkata, "Ustaz, orang diam ni yang bahaya Ustaz." Ngapa? Sedar-sedar kahwin dua je. Orang yang berdegur-degur cakap apa aku ni tak berani. Orang cakap dengar-dengar ni tak berani, tuan-tuan. Tambah yang takut bini. Bini takut bini ke bini menakutkan, tuan-tuan? Kahwin. Sebab itu terhormati Allah, kalau kita nak cakap, cakaplah benda-benda yang baik. Kalau kita nak cakap ni tuan-tuan, cakaplah benda-benda yang boleh membawa kita kepada pahala. Ulama hadis mengatakan, "Falyatafakkar qabla kalamih." Hendaklah dia berfikir sebelum dia bercakap. Jangan bercakap benda-benda yang boleh membawa kepada dosa. Jangan. Macam ada seorang sahabat, tuan-tuan, dia tanya, "Apalah yang kau takut menor nak lalu bawa pokok ketapang tu? Pocong lah, pontianak lah. Kalau aku jumpa pontianak tu, aku cium dahinya." Jangan cakap besar, tuan-tuan. Orang cakap besar ni yang selalu Allah beri kepada dia ujian. Betul-betul jumpa pontianak dengan kain-kain pelekat lorot, spender pun lorot. Jangan. Sebab itu jangan kita bercakap besar. Ya, dan jangan kita bercakap benda-benda yang akan dikira oleh para malaikat raqib dan atid.
Tapi kalau boleh tuan-tuan, kita bercakaplah benda-benda yang baik. Saya teringat ada satu pakar motivasi juga cerita. Dia kata, ada seorang ni dia pergi klinik, jumpalah seorang sahabat ni. Dia kata, isteri sihat ke? Kawan ni stres soalan tu. Dah bercerai? Udah bercerai koma weh. Udah terdiam dia. Anak berapa orang? Nak ramah juga. Atau udah bercerai, tak adalah anak. Udah tuan-tuan. Jadi yang ni yang Nabi sebut, lebih baik diam, janganlah bercakap-cakap. Nak ramah sangat tuan-tuan. Kadang kita ni ramah, tapi bila bercakap orang tu terasa, lebih baiklah diam. Ya. Dan yang terakhir apa dia tuan-tuan? Iaitulah ikhtiarul maut alal haya. Kita memilih mati daripada kita memilih hidup tuan-tuan. Lepas tu disebut tadi, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang itu, tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Saya kata tadilah, kalau katalah pukul 12 tengah hari ni kita meninggal, dia takkan jadi 11.59. Dia takkan jadi 12.01. Tepat-tepat saja tuan-tuan rahmati Allah, pukul 12 malaikat Israel akan datang mencabut nyawa kita. Wal-iyazubillah. Allahu Rabbi. Lepas tu dalam satu riwayat menyatakan Nabi sebut, kalau kita nak buat solat zuhur kejap lagi, masa solat zuhur tu kita niat, kalaulah ini solat zuhur kita yang terakhir. Mana tahu kita tak jumpa solat asar ni tuan-tuan. Kalaulah ini solat zuhurku terakhir, lau adi solat akhir li. Kalaulah ini solat zuhurku yang terakhir, ya Allah, kau terimalah ibadatku. Barulah kita jadi khusyuk. Agak-agak masyir khusyuk. Agak-agak kenapa kita tak khusyuk dalam sembahyang? Pertama, kita tak faham apa yang imam baca, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tak faham. Nganga. Itu yang menerawang otak kita tu. Ini ada makan tengah hari ni karang. Lepas tu petang karang nak perkenal teh tarik gelah besar. Contoh. Itu yang pasal apa? Kita tak faham apa yang imam baca. Patutnya kita dengar imam baca, kita memahami apa yang imam baca tu. Sebab itu, bukalah tafsir Al-Quran tentang surah Fatihah ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha berkasih lagi maha penyayang. Kalau kita faham benda ni tuan-tuan, insya-Allah kita khusyuk dalam sembahyang. Sama bila imam baca doa ni, imam pula baca doa, bunyi hujungnya jannah. Tonik. Apa benda tonik ni? Faizul tonik lah. Imam minta biar baca doa tu jelas supaya makmum ni dengar, makmum ni khusyuk dengan doa tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah, ini di antara sebab-sebab ya kenapa kita tidak boleh khusyuk di dalam solat. Sebab tu ada makcik-makcik tanya saya, dia kata, Ustaz, kami ni kau nak kira nak habiskan 30 juzuk dalam bulan Ramadan ni. Saya kata, kau jangan kelang kabut sangat nak habiskan 30 juzuk ni. Dah, kami macam tak cukup orang ni Ustaz, kami nak habiskan juga 30 juzuk ni. Saya dapat teka dah. Orang lelaki, orang perempuan, habis di Ramadan, orang lelaki nak kain pelekat cap gajah duduk, kain pelekat cap gajah mati hanyut.
Orang perempuan nak kain batik tak siput. Saya kata jangan kejar yang itu. Tapi kalau boleh sebulan tu baca je surah Baqarah. Kemudian ada ustaz bacakan terjemahan dia. Itu lagi bagus. Kita tadabbur, kita memahami ayat yang dibaca itu lagi bagus. Baca satu surah, dua surah, tiga surah. Tak payah sampai 30 juzuk. Kalau kita tak faham buat apa? Lepas tu ada pula yang bagi-bagi. Kamu baca ayat 1 hingga 10. Kamu 10 hingga 20. Kamu lepas tu baca serentak apa bunyi tebuan. Habis. Lepas tu bantah pula murai. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran bukan dibaca untuk dijadikan sebagai amalan. Tak. Orang Wahabi, dia tak suka kita baca Yasin tiap malam Jumaat. Betul tak tuan-tuan? Tak suka. Dia kata bid'ah. Tapi Habib-Habib kita zaman dulu tuan-tuan, dia buat itu bukan kerana bid'ah. Tak. Nak membiasakan orang Melayu ni baca Yasin. Difokuskan di mana? Di Masjid Al-Fatah ni. Tuan Haji Mio ada ya baca Yasin setiap malam kan? Apa malam Khamis kan? Ya. Bukan nak buat bid'ah. Tetapi terhormati Allah, sekali-sekala buka tafsir tu, tengok apa yang diceritakan dalam surah Yasin tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca, pahami. Cerita Habibun Najjar. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang lelaki, tidak disebut oleh Allah Ta'ala nama lelaki itu, di mana tinggalnya. Quran ini yakhlu, Quran ini bebas daripada benda yang sia-sia. Tapi ahli kitab menyatakan namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar ini datang ke bumi Antakya. Tak disebutkan nama Antakya, disebut dalam Quran Madinah. Tapi ahli kitab mengatakan itu Antakya. Habibun Najjar nak menyeru kaum dia, apa dia? Ittabi'ul mursalin. Ikut rasul-rasul yang nak bawa hidayah kepada kamu ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah Nabi-Nabi yang tak minta upah pun, yang tak minta harta benda koma pun, yang tak minta tanah koma pun. Mereka ini datang untuk membawa hidayah kepadamu. Tapi apa penduduk Antakya buat pada Habibun Najjar ni tuan-tuan? Mereka terajang dan terajang, dema tumbuk dan tumbuk, dema siku dan siku. Kata ulama tafsir, hingga kata orang Parit, lepio. Bertemu bau kanan dengan bau kiri ni, lepio jadinya tuan-tuan. Matilah dia menjadi syahid yang pertama Antakya. Lalu apa Allah cerita dalam surah Yasin ni? Ini kita faham. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalaulah kaum aku mengetahui apa yang Allah kurniakan dalam syurga aku. Bima ghafarani, apa yang Allah Ta'ala telah mengampunkan aku. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku orang yang dimuliakan dengan nikmat syurga. Ini dialog Allah sebut dalam surah Yasin. Apabila Habibun Najjar ini menyeru kaum dia untuk mengikut para rasul,
Tapi dia syahid, diterajam orang, dipukul orang sampai lepior bau kanan hingga ke bau kiri. Lalu Allah muliakan dia dalam surah Yasin. Ibu-ibu rahmati Allah, bila baca Yasin tu, biarlah kita baca terjemahan dia supaya kita baca Yasin itu dengan khusyuk. Dan yang terakhir, ya, sebab ya saya lepas ni ada program lain pula. Ya, saya berbenar ustaz ni pun. Saya tanya ketika mana saya berkursus di Institut Aminuddin Baki di Pahang. Ini ceritalah. Pensyarah ni kata, profesor ni kata, kita ni kena ada beberapa P. Ni masa saya kursus sana lah, lama dah. Pertama, kita kena pandai memuji isteri. Boleh tak? Boleh? Puji isteri. Bila isteri ni pakai Allahu Rabbi, dengan make upnya, dengan gincunya, dah apa bibio ikan pelawahan. Bila masuk je kereta, kita nunggulah. Betul tak? Pasal dia nak makan tudung tu, tambah yang jenis berlipat-lipat tu, kena ada brus atas ni, brus belakang, brus tepi. Suami dah masuk kereta dah 3 lagu main dah. Jamal Abdillah dah nyanyi. Weh, lambat berbenar kita pohon pen lerah nak kama isteri baru masuk kereta, kita tengok isteri, ya Allah, apa opera Cina make upnya. Masa tu kata pakar psikologi ni, pujilah isteri. Bila isteri tengok kita dengan bulu mata palsu melentik, tengok abang, air lawa tak? Pujilah. Cantik sangat. Satu, puji. P yang kedua, suami-suami sekalian, berilah pemberian. Boleh hadiah. Walaupun gaji kita tidak tinggi, tapi gembirakan hati isteri ini. Nabi bersabda, idkhar surur ala qalbi mu'min, memasukkan instant happiness kepada hati orang lain, hati isteri terutamanya, itu adalah merupakan suatu pahala. Isteri kata, bang, tengok, yang ada gelang getah je abang. Dulu abang janji nak beli gelang emas. Mana dia bang, gelang getah je ada. Suami pula kata, elok lah, sambil boleh jadi gelang, sambil boleh ikat rambut. Ini isteri yang marah, setan. Bapa, beri mengikut kemampuan kita. Ustaz, teman ni orang getah, ustaz mana ada duit. Betul ibu, sabarlah ya. Kalau suami pernah menjanjikan gelang meh, jangan kita marah suami. Silap ribuan takut suami mengambil benda-benda yang haram, menerima rasuah dan sebagainya. Ibu sabarlah. Fasbir ala ma'asabaka fid dunya. Sabar dengan apa yang menimpa kita. Walaupun suami janji nak beli gelang meh dan sebagainya, sabar. Kerana apa? Kerana kita tengok mengikut kemampuan suami. Boleh ibu? Boleh ya? Satu, pujuk. Satu tadi kita kata apa tadi? P yang pertama, pemberian. Kedua, pujuklah. Ketiga, P yang ketiga ialah katanya ialah perjalanan. Boleh ya? Kalau isteri merajuk, kadang kita ni apa-apa suka musik isteri. Abang ada seorang janda tu, abang nak kahwin seorang lagi, isteri tak cakap 3 hari, masa mencuka muka ni.
Bila kata yang bancuh kopi, bancuhlah sendiri, bodoh. Tu marah tu. Maka kata pakar psikologi ni, apa dia? Pujuklah. Boleh apa? Pujuk isteri ni, kita dah lukakan hati dia sebab kata nak kahwin dengan seorang janda ni, janda muda 30 tahun. Pujuk dia. Bagaimana nak pujuk dia? Dengan perjalanan. Kita kata kat dia, abang nak bawa berjalan pergi Medan. Isteri yang mencuka tadi terus dia gelak, dia sembang, dia senyum. Abang, pergi Medan bang. Seronoknya. Medan Indonesia ke? Tak, Medan Kopeng. Jadilah bebu, Medan Kopeng pun okey juga kan? Jadilah. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, suami-suami, bapa-bapa, jadilah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang romantis, yang selalu orang kata bergurau dengan isteri dia Aisyah. Begitu juga dengan isteri-isterinya yang lain. Nabi di antara manusia yang paling berbuat baik dengan keluarga dia. Sebab itu Aisyah menyatakan lagi satu hari, ada seorang ibu dan juga 2 orang anaknya datang ke rumah Aisyah. Aisyah kata, la yujad ayu syai', tak ada apa yang ada melainkan tamar. Rumah Nabi ni selalu didatangi oleh orang-orang fakir miskin. Dan Nabi kata, bagi orang fakir miskin nak datang rumah kita ke, bagi apa yang ada. Aisyah kata ada 3 biji tamar, dia bagi 1 kepada si ibu, 1 dia bagi kepada 2 lagi, dia bagi kepada 2 orang anaknya. Masya Allah. Budak tahulah tuan-tuan, makannya gelojok. Ngak, udah habis. Mak ni baru nak makan, anak ni tarik lengan baju mak dia. Mama, ya mama, masjid. Ibu, nak lagi. Apa mak ni tak makan lagi ni? Mak ni lapar. Dia berkorban untuk anak-anaknya. Dikerat 2 tamar tu, dibagi pada anak ni seorang, lagi seorang pada anak yang ini. Mak ni lapar pun tak apa. Bila Nabi balik, Aisyah cerita, ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu dan 2 orang anaknya yang ada tamar 3 biji. Tetapi mak ni tak sempat makan, anak ni tarik lengan baju, nak lagi. Maknya kerat 2, bagi ke anaknya. Maknya tak makan pun tak apa. Ini pengorbanan seorang ibu. Lalu Nabi berkata, fa innaha fil jannah. Dia ni duduk dalam syurga. Ibu ini duduknya di dalam syurga. Kerana apa? Keprihatinan dia, berkorban untuk anak-anak dia. Saya teringat arwah mak saya dah meninggal 5 tahun yang lepas. Kalau saya keluar ke mana-mana, disuruhnya sate. Kan banyak pun, 3 cucuk je. Kena bila saya balik, mak suruhkan untuk kamu sate 3 cucuk, tak banyak kan ibu bapa. 3 cucuk je. Mak suruhkan sate untuk kamu, tahu. Kalau tahu dia abang-abang kamu kan lebur sate tu. Saya tanya kat mak suruh kat mana? Entah, mak pun lupa. Dia pun lupa. Tapi akhirnya jumpa jugalah dia suruh ni di bawah periuk tu, di bawah periuk dekat dapur tu. Inilah seorang ibu. Sebab itu, ibu-ibu, bapa-bapa dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kuliah kita pada hari ini dan memberkati apa yang kita lakukan. Tahniah ya.
kepada Tuan Haji Mio Rahim di atas jemputan ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati, kerana tuan-tuan, malaikat akan berada bersama dengan kita. Malaikat rahmat, dia mencari di mana saja orang yang membuat kuliah-kuliah ilmu, dan malaikat ini akan mendoakan kita. Sebab itu, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minas syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma if'alna al-bala wal waba wal ghala ya Allah. Angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Jangan Kau umumkan bala bencana itu ke atas kami. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepada-Mu, tetapi kami orang yang salat, rukuk dan sujud kepada-Mu. Jauhilah kami ya Allah daripada bala bencana ini. Lindungilah diri kami, keluarga kami ya Allah daripada bala yang menimpa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Ya, ada soalan. Okey. Baik, soalan ini 2 lelaki dan 2 perempuan. Boleh Okey. Soalan yang pertama untuk lelaki dulu boleh tanya soalan lain tak? Ya, kena tanya soalan yang kita ceramah tadi lah ya. Betul ya? Terbuka ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun bila? Tahu lah tahun gajah. Seorang lah angkat tangan, jangan ramai-ramai. Angkat tangan jawab. Yang nak jawab soalan angkat tangan dan jawab. Okey, silakan. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Okey, tahniah. Dapat keplikat ke apa tu? Gajah mati. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri dia Aisyah, ya, pernah apa dia? Mandi bersama. Betul? Betul ya? Jadi macam mana cara mandi tu? Doa. Siapa jawab? Susah Okey, tak apalah. Siapa nama bapa saudara Nabi? Okey, silakan Puan. Abu Talib. Bagus, tahniah. Silakan Puan. Ni apa pula kain batik apa? Okey. Yang ketiga, siapa nama pak dara Nabi yang kuat menentang Nabi? Sila Puan.
Abu Lahab. Tahniah, bagus. Ni untuk lelaki pula. Ada seorang je lagi untuk lelaki. Okey. Tadi pak dara Nabi Abu Talib. Siapa nama datuk Nabi? Adik, silakan adik. Apa dia? Abdullah. Itu bapak dia. Okey, silakan. Abdul Muttalib. Okey, silakan tu. Abdullah bapak dia ni. Okey. Terima kasih kepada yang memberi respon, ya. Tak apa, tak nak kau memeroluh, ya. Okey, terima kasih. Serahkan kembali kepada kursi majlis.